Okey, cikgu nak refresh kembali kaitan dengan tajuk gelombang kita belajar. Okey, kita refresh kembali balik. Okey, kita ada lagi 2 subtajuk yang kita kena masuk. Okey, iaitu gelombang. Okey, seperti mana yang kamu tahu bahawa gelombang ni formulanya adalah apa? Ingat lagi formula gelombang. V sama dengan F lambda. F lambda itu dia punya basic formula gelombang. Sekejap kita buka PowerPoint cikgu. Okey, dan dalam gelombang ni kita ada beberapa adik-beradik iaitu pembelawan, pantulan dulu, pantulan, pembelawan dan pembiasan. Ingat lagi. Dari segi ketiga-tiga perkara ni ada mengikut formula V sama dengan F dalam lambda. Okey, untuk pantulan kita ingat kembali semua adalah sama kecuali arah perempatan. Kalau kamu gelombang menuju ke arah satu tembok, dia akan patah balik gelombang tu. Arah perempatan dia berpatah balik, tapi velocity, dia punya frekuensi, dia punya apa lagi, panjang gelombang dia, lambda ni adalah sama always Dan for your information, frekuensi ketiga-tiga item ni semuanya adalah sama, frekuensi takkan berubah. Okay, frekuensi biasanya 50 Hz untuk masa 0.02 second. Okay. Yang kedua kita bahas tentang pembelawan. Pembelawan apa yang berubah? Sudut berubah. So di mana semua frekuensi adalah sama, dia punya dari segi hal laju, frekuensi dengan panjang gelombang adalah sama, tetapi dia punya arah perempatan pun berbeza. Tetapi untuk pembiasan apa yang berubah? Laju dan panjang gelombang. Okay. So frekuensi tetap sama. Okay, sebelum kita nak masuk subtajuk yang itu, kita nak bincang tentang interference. Interference, cikgu nak tunjuk kamu satu video ni. Nampak? Nampak. Kalau cikgu besarkan video ni, nampak apa? Nampak gang pelabuhan. Pelabuhan? Okay, tonton video ni je. Dengar suara? Bukan. Tapi tidak baiklah. Kita tengok dah, pernah tengok je tadi? Yang ni 12 ni tu. Oh, sudah tiba. Bayangkanlah kalau ombak tu datang. So, cuba kamu fikir apa yang perlu kamu lakukan jika ombak besar tu datang. Bagaimana kita nak hentikan ombak ni? Duduk di belakang bangunan tu tak boleh laju kan. Kita melawan. Macam manalah nak selamatkan diri. Nak pergi ke kanan jumpa ombak, ke kiri jumpa ombak. Siapa misut Ozzy ni? Cek nama kamu Dengan tadi dah ni, kamu pakai MOE ni. Misu Ozzy, apa ni?
Okey, sudah. Itu saja. Kita nak belanja video. Okey. So, seperti kan kamu nampak tadi kan, ombak tu besar gila nak menghempas ke pantai. Okey, bagaimana dalam otak kamu? Tu kamu fikir, bagaimana nak cara hentikan ombak tu? Siapa boleh bagi clue? Menggunakan teknik pemelawan ni. Pemelawan? Teknik melawan. Bukankah kata melawan tu untuk mengerahkan ombak punya tu kecepatan? Asalnya kamu kena bina tembok masa tu lah. Tapi kita tak hancur juga ikut bangunan hancur. Oh, bangunan pancur kan? Mana buat? Okay, so kita masuk tajuk kita. Sebab itu aja bukan lima, nanti kita akan masuk ke kaitan bagaimana kita nak hentikan ombak yang besar itu dari Belanda ke negara kita contohnya kan. Okay, so kita akan teruskan dengan tajuk kita ini iaitu interference. Okay, nampak? So, untuk interference ni kita ada formula yang baru khas untuk interference. Okay, tadi kita belajar tentang formula yang kita belajar sebelum ni iaitu V sama dengan F lambda. Okay, ini adalah formula yang kita guna pakai dalam tajuk gelombang. Sentiasa pakai. So, untuk interference ni ada satu formula yang kamu perlu hafal. Tak perlu hafal sebenarnya dah ada dalam formula. Okay. Ada buat bacaan tak? Okay. Bacaan. Interference berlaku daripada dua ataupun tiga ataupun empat sumber koheren yang mengalami superposisi. Familiar dengan perkataan superposisi bukan Superman, tapi dia panggil superposisi. Positif kita tahu ini adalah keadaan tepat. Super, kesesuaian tempat ya. Maksudnya dua gelombang daripada sumber koheren yang sama. Koheren yang pula. Kena faham perkataan koheren Koheren ni bermaksudnya apa? Itu Kalau ada dua gelombang, pastikan gelombang itu ada frekuensi, amplitude, fasa yang sama. Bagaikan tsunami tadi Ini bangunan. Okay, bangunan kan? Ini pantai. Ombak tau, boom, kan? Nak mempas pantai ni. Okay, so saya cikgu sebut macam mana nak hentikan ombak tu. Nak hentikan ombak tu macam mana? Kan? Ni dia ada amplitude ombak tinggi gila ni. Sebab jauh 600 meter. Wah, gila tinggi. Setinggi bangunan PLCC. PLCC pun 400 meter tu. 400 saya lupa. Okay, frekuensinya bertambah. Frekuensinya tinggi, okay. Laju dia pun tinggi sebab sangat laju datang ni. Okay, nak menghempas bangunan di sini. So, sebab macam mana kita nak hentikan ombak ni? Adakah kamu nak tiba-tiba nak bina tebing kat sini tiba-tiba untuk hentikan laluan ombak tu? Sempat ke nak buat tu? Kan, contohnya kalau kamu adalah seorang saintis kan, nak cuba hentikan ombak tu kan, dengan keadaan yang cepat. So, bagaimana? Okay, kita tengok So, ini yang kita sebut tentang interference gelombang. Bagaimana kita nak ganggu gelombang itu daripada pergi ke pantai? Ini panggil interference. Interference dia adalah gangguan kepada gelombang tersebut. Tapi kalau nak ganggu gelombang tu, pastikan gelombang itu adalah sama dengan frekuensinya, dengan amplitude-nya dan fasanya. Okay, superposisi akan menghasilkan interference membina dan interference membinasa. Okay, bermaksud kalau kita nak hentikan gelombang yang ombak yang besar ni, kita kena ada satu ombak lagi yang besar. Ombak yang besar sama tinggi dia, sama frekuensinya, sama amplitude-nya, sama besar. Tapi berhati-hati bila nak cantumkan gelombang ombak kedua ni, kadang-kadang dia boleh membina. Kadang-kadang boleh membinasa. Membina ni maksud apa? Lagi besar ombak tu nanti, kan? Kalau membinasa, dia akan hilangkan gelombang ni. Hilangkan ombak ni. Okey, contohnya kan. Okey, tengok prinsip superposisi. Okey, prinsip superposisi antara dua puncak bertemu puncak dan lembangan bertemu lembangan. Okey, cuba lihat betul-betul posisi. Kita tahu gelombang adalah macam ni. Gelombang. Tak macam tu. Okey. Itu gelombang air atau gelombang bintang.
Okay, semua gelombang adalah gelombang bintang kecuali gelombang bunyi Okay, so ini bergerak arah sini, ombak tu bergerak arah sini. So, mesti ada coherent maksudnya amplitude dia kena sama, dia punya frekuensi pun kena sama, hal laju pun sama. Datang menuju untuk buat pelanggaran, correlation Itu dia akan berlaku superposisi untuk dua gelombang yang coherent. Okay, itu kena faham sebelum kamu teruskan. Okay, sebagai contohnya, cikgu ambil ini adalah puncaknya. Ini adalah lembangan dia. Ingat lagi. Nak cari gelombang lambda apa? Puncak dengan puncak. Kira ini adalah lambda. Puncak dengan puncak lambda. Lembangan bertemu lembangan adalah lambda. Ataupun kami sepasar sini dengan sini. Ini pun adalah lambda. Nampak tak? Jangan confuse. Lambda nak cari macam mana. Okay, sebagai contohnya prinsip porsi yang digunakan gambar rajah ni. Okay, kalau kita ada satu gelombang puncak betul puncak So gelombang itu gerak sampai sehingga bertemu di titik pertemuan ni. Okay, dia akan menghasilkan apa? Kalau puncak betul puncak. Dia akan menghasilkan lebih besar. Okay, tadi A, amplitude dia satu je. Tapi bila bertemu antara dua puncak ni, okay, maksudnya kalau tsunami tadi tu, gelombang, kamu ceritakan satu gelombang yang besar sama dengan tsunami tu, kena hati-hati. Kalau kamu cantumkan kedua-duanya, kadang-kadang boleh jadi besar. Kena betul-betul dia punya posisi dia. So superposisi pada titik P menghasilkan interference minor. Okay, ini dipanggil sebagai interference membina. Okay, take note interference membina. Di mana gelombang itu menjadi lebih besar. Okay, puncak bertemu puncak. Ataupun lembangan bertemu lembangan. Tetapi ingat, dia tak selesai masalah ni. Kalau kita ada satu gelombang yang besar, mempas kedua-dua gelombang antara satu sama lain, apa terjadi lepas tu? Lepas dia bercantum, dia akan kembali ke asal. Alamak, tak jadi, tak boleh pakai ni. Sebab gelombang tu kan jadi semula. Jadi bangunan tadi tu hancur juga lah. Sebab apa? Lepas dia bertembung, dia akan bergerak seperti biasa. Cuma yang berlaku perubahan adalah bila dia bertembung je. Di mana puncak itu bertinggi. Itu adalah puncak dan puncak. Tapi superposisi antara dua lembangan. Tadi lembangan tadi kalau dia tinggi, tapi lembangan dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan lurah ke dalam. Tak sama juga iaitu amplitude dia akan menjadi gandaan dua. Okay. Itu ialah lembangan, tapi panggilannya tetap sama iaitu interference membina. Sebab apa? Dia membina dia akan lagi dalam. Okay. Tadi lembangan bertemu lembangan dia kan, puncak bertemu puncak. Dia lagi tinggi sebab dia pun dipanggil mina. Dia makin bertambah maksudnya membina. Amplitude dia makin bertambah maksudnya itu ialah membina. Okay, tapi sama juga lepas dia bertembung dia akan kembali ke tempat asal dia. Dia akan sambungkan perjalanannya. Okay. Boleh faham? Itu interference gelombang Tetapi bagaimana superposisi antara puncak dan lembangan pula? Apa yang akan terjadi? Kalau satu tinggi, satu rendah, bila dia bercantung akan menghasilkan mendatar. Mendatar. Ni boleh ni kalau kita nak samakan negara Korea tadi tu. Kan? Macam slide. Tetapi walau bagaimanapun, okay, ini dipanggil sebagai interference membinasa. So ada teknik Ini adalah interference yang kedua, itu interference membinasa. Tetapi selepas berlaku seketika dia mendatar, dia kembali semula. Pun hancur juga bangunan tu. Hancur juga bangunan tu, kena babur. Okay? Tak boleh juga nantikan gunakan gelombang. Sebab apa? Superposisi berlaku sekejap saja. Okay? Bila dia bertembung, dia akan kembali semula. Sebab apa? Apa yang kamu lihat di sini, okay, dia membawa satu tenaga yang bersama dengan gelombang tadi tu. Tenaga itu, bila tenaga yang kedua bercantum, tenaga itu hilang seketika. Tetapi tenaga lebihan tu ada lagi di belakang yang menyokong ombak tergerak. Tenaga yang depan hilang, tetapi tenaga belakang menyokong dan kembali semula, ombak itu bergerak kembali semula laluan dia. Okay, sebagai kesimpulannya interference gelombang, okay, puncak bertemu puncak, ia akan membina. Okay.
Dan lembangan bertemu lembangan juga adalah interference membina, di mana amplitude dia tetap bertambah. Tapi kalau puncak bertemu lembangan dipanggil sebagai interference membinasa ataupun musnah. Okey, untuk soalan ni, kalau soalan tanya apakah interference yang berlaku pada soalan ni? So, jawapannya mesti penuh lah. Jangan sebut kata membinasa. Jangan sebut kata membina. Tapi sebutannya adalah interference membina. Interference membinasa. Are you get it? Dia faham? Boleh faham? Boleh angkat tangan? Hidup lagi tak ni? Hidup, yes. Setakat ni boleh faham, Atira? Faham. Okey. Teruskan. Okey. So, tadi kita gunakan gelombang satah ni, gelombang satah. Gelombang satah. Satah tahu dia? Gelombang yang diketuk dalam permukaan air, dia akan menjadi hindu. Kan? Sekarang kita tengok gelombang dalam bentuk bulat. Okay. Ini adalah alat pengetuk, digunakan tangki riak. Kita ketuk ni, dia akan kasih gelombang biru ni. Kita ketuk ni, dia kasih gelombang merah ni, nampak? Walau bagaimanapun, bila dia masihkan gelombang ni, ada bertemu dengan gelombang sebelah ni. Tapi ingatlah, S1, S2 adalah pada punca yang sama. Alat pengetuk yang sama. Maksud kalau punca yang sama, ini dipanggil sebagai apa yang dihasilkannya adalah coherent. Coherent. Itu gelombang yang sama. Kalau panjang gelombangnya adalah A, panjang gelombang merah ni pun adalah A. Boleh faham? Okey. So, kita ambil kira sebagai gasan titik putus ni adalah lembangan dan biru ni adalah puncak. Okey, gelombang satu keluar. 3 gelombang keluar. Gelombang 2 keluar juga. Dan disusul dengan gelombang lembangan. Kalau kamu tengok secara melintang ni, tengok daripada pandangan atas melintang macam tu. Biru ke atas, ni biru. Yang ni ke bawah adalah merah. Dan dia tekan berterusan. Nampak tak? Ni tengok pandangan sisi Pandangan sisi. Okay, pandangan atas macam ni nampak. Pandangan atas. Ni pandangan atas. Okay, boleh faham Okay, tengok. So, interference membinasa. Cuba lihat betul-betul dalam gambar rajah ni. Yang mensatukan membinasa, yang mensatukan membina. Kita tahu yang membina adalah lembangan bertemu lembangan. Yang membina juga ada juga puncak bertemu puncak. Tetapi untuk binasa adalah pertemuan antara lembangan bertemu puncak. Cuba tengok titik warna pink ni. Okay, tengok garisan yang pertama. Garisan pertama ialah di kawasan yang tengah. Pen. Okay, ni kawasan tengah. Garisan tengah. Okay, ini adalah biasanya adalah kawasan yang membidang. Kita tengok laluan biru bertemu biru. Lembangan bertemu lembangan. Puncak bertemu lembangan. Puncak, betul tak? Okey, satu. Satu lagi kawasan cuba nak garis. Ni. Satu lagi kawasan ni bertemu. Tengok dia punya ni. Dia punya pertemuan dia. Okay. Alright. Cuba tengok kawasan yang kedua pula. Ni yang pertama. Yang kedua. Okay. Ini Ni apa ni? Puncak bertemu lembangan. Puncak bertemu lembangan. Puncak bertemu lembangan. Itu bermaksud dia interference. Kurang. Interference apa? Interference membinasa je. Membinasa Right, membinasa. Okay. Kita cikgu macam lambat macam. Apa dia? Kita cikgu macam lambat macam. Cikgu punya apa? Tulisan cikgu, tulisan. Ya ke? Apa lambat Okay. Right. So itu panggil interference membina di mana
Puncak bertemu puncak, lembangan bertemu lembangan. Dengar tu. Tetapi untuk membinasa adalah puncak bertemu puncak mesti membina. Okey, kalau binasa. Okey, satu lagi perkataan baru Membinasa juga dikenali sebagai anti-not. Not anti-not. Not tu maksudnya musnah. Musnah. Not Perkataan not adalah perkataan musnah. N-O-T. Tapi kalau kalian sebut perkataan anti, tidak musnah. Faham? Jelas? Okay. Not adalah musnah tapi anti-not tidak musnah. Kalau tidak musnah maksudnya ia adalah interference membina. Ada dua perkataan yang sama di sini iaitu interference membina dan anti-not. Okey, bagi untuk interference membinasa pula iaitu puncak bertemu lembangan, puncak bertemu lembangan. Okey. Okay, ia juga dikenali sebagai not. Okay, not adalah perkataan musnah ataupun membinasa. Jadi kita ada dua perkataan di situ iaitu interference membinasa ataupun dipanggil sebagai not. Okey, ni kena faham benda ni akan ditanya dalam soalan. Okey, interference membinasa yang ni pun ada satu perkataan, ia adalah pertemuan antara lembangan dan puncak. Dan bila dia berlaku di situ, itu dipanggil garisan not. Garisan not yang cikgu segaris tadi yang cikgu garis tadi yang tengah ni kebiasaannya ialah membina. Okey. Iaitu puncak kemuncak lembangan puncak. Tapi kalau sebelah dia kiri kanan dia adalah membinasa. Nampak tu? Garisan dia. Okey. Dia membinasa. Dia ada garisan. So bila kamu garis adalah satu line kat atas nanti. Nampaklah kelihatan. Ini ada satu, ini ada satu, ini ada satu, ini satu, ini satu. So yang ni kita sebut not. Inilah anti-not. Ini adalah not. Dan seterusnya dia berselang-seli. Okay? Boleh faham? Okay Boleh cerita sikit. Okay, kalau garis-garis kau nampaklah biru muda tu adalah anti-not, hitam tu adalah not. So formula asas ni, formula yang kedua dalam gelombang, kena ambil tahu, ambil kira. Iaitu lambda sama dengan AXD. Okay? Kita tahu bahawa lambda ni datang dari mana? Datang daripada V sama dengan lambda per F. Nampak tak? So jadikan lambda sebagai tajuk utama F, lambda sama dengan V per F. Betul? So masukkan VF ni ke dalam lambda. Jadi V, ni formula pertama. Formula kedua adalah formula hasilkan, formula kedua ialah V sama dengan F sama dengan AX per D. So V kita adalah F AX per D. Ni formula kedua dipakai sebagai cantumkan formula yang pertama dengan yang kedua. Okey. Hakikatnya ada dua formula. Satu formula yang pertama ialah F lambda satu. Yang kedua ialah lambda sama dengan AX per D. Cuba kita masukkan lambda dalam pula. V sama dengan F sama dengan lambda tadi masukkan jadi AX per D. Sama dia bawah tadi. Okey. Substitute dua formula yang sama. Okey. So lambda adalah ni lah. Jarak antara puncak bertemu puncak. Ini adalah jarak puncak bertemu puncak. Ini adalah lembangan bertemu lembangan. Okey, ini adalah lambda juga. Okey, boleh faham cara nak cari lambda? Boleh Okey, sini lambda ASD. A ni apa? S ni apa? D ni apa? A ni adalah jarak antara dua punca coherence. Antara S1 dengan S2. D ni adalah satu skrin yang diletak di hadapan. Jarak antara skrin dengan punca coherence ni dipanggil sebagai D. Dan X adalah, jika kamu garis tadi, digariskan antara anti-not dan anti-not dan not dengan not. Contoh ni inilah anti-not, ini adalah not. Anti-not, ini adalah not. Bukan anti anti-not. Okay. So, A dengan A ni dipanggil X1. N dengan N ni adalah X. Okay, kita lah X Mari tengok lebih lanjut. X adalah
jarak antara dua tu. D adalah screen. Kalau ada screen di hadapan ni, diletakkan sebagai penunjuk arah dia, screen, penunjuk dia. Kamu akan dapati jarak antara screen ni dengan dua punca coherent ni adalah dipanggil sebagai D. Ada formula dia. Okay, kamu boleh buat selesaikan dalam satu permasalahan nanti ya. So, kita tengok keadaan hubungan antara satu sama lain. Lihat di sini ada dua satu, dua. So lambda tinggi maka A pun tinggi. Kalau X tinggi maka lambda tinggi. Tapi kalau D dikurangkan maka lambda akan tinggi. Dan satu je berkadar sonsang. Ya. Boleh baca formula ni. Dari formula ni kamu boleh nampak hubungan antara satu sama lain. Okey, kalau nak tengok perubahan lambda, cuba tengok. Kalau A dikurangkan maka lambda pun dikurangkan. Kalau X dikurangkan maka lambda pun akan dikurangkan. Tapi kalau D dikurangkan, lambda tak dikurangkan tapi dia akan meningkat. Sebab D saja yang berkadar sonsang dengan lambda. D itulah jarak antara dua sumber koheren dengan screen di hadapan. Okey, tujukan kalkulator cepat kira. Ini tak kalkulator, cepat. So hitungkan jarak antara dua garisan not yang berturut. Jarak antara dua garisan not. Garisan not ialah garisan musnah yang berturut. Maksudnya nak cari apa? Antara lambda A X per D tu nak cari apa? Kalau tak mau cakap, type. Cuba tengok. Dia nak cari apa? Hello, hidup lagi ke angkat tangan? Ada orang tak ni? Assalamualaikum. Soalan ni lah. Hitungkan jarak antara dua garisan not. Maksudnya apa? Kalau kamu garis-garis tadi, garis-garis, pertemuan antara garisan ni anti-not, ni not, okay. Ni anti-not dan ni not. Okay, cakap apa? Antara dua not, antara ni dengan not satu lagi. Ni dipanggil apa ni? Dipanggil apa? Antara formula atas ni. Adakah dia lambda? Bukan kan? Adakah dia D? Bukan. Dia apa? Astaghfirullahaladzim. Tak boleh cek betul kalau tengok muka korang tak ada ni. Dia adalah X. Nak cari X sebenarnya. Soalan ni dia minta kamu cari X. Okey, tolong selesaikan soalan ni sekarang. So, bagaimana nak cari nilai X? Okey. Pertama ada 4 perkara cuba sebut. Keluarkan maklumat dalam soalan. Soalan ni maklumat pertama apa? Cuba lihat betul. Kita ada lambda di situ. Lambda tu berapa? Lambda kita tahu ukurannya adalah lembangan bertemu lembangan kan? Ataupun puncak bertemu puncak. Cuba tengok. Garisan di sini yang kuping ni dia ada 20 cm. Kita lihat betul ada berapa partition di sini. Okey, untuk lambda satu ni beri satu lambda. Okey. Atau ni ada 2 lambda. Ni adalah 2 lambda tapi dia tidak ukur sini atas ni. Cuba lihat betul. Okey, jadi kita buat partition. 1 2 3 ada 4. Ada 4 partition. Okey, ada 4. Jadi dipanggil sebagai lambda ada 4. Okey. Ada 4 So 20 ada 4 partition. Okey. 4 lambda per 4. So kita senang congak je, Dia ada lambda, sini satu lambda. Kalau dua partition dipanggil lambda kan? Mana dia? Okey. So jawapannya je 1 2 3 4. 4 bagi 20 jadi berapa? 5 cm kan? So setiap satu ni adalah 5 cm. So kira 1 2 3 4 cm. Untuk 2 so 1 tu ada 4 cm, kalau 2 maksudnya lambda kan. So 4 cm, so 5 cm, jarak dengan 2 ialah 10 cm. Dia faham tak ni? Lambda dia ialah 10 cm.
Faham tak ni? Kalau teruskan lah. Oh, hilangkan. Okay. So lambda kita nak cari mana lambda? Tak tahu Okay. So lambda kita ialah 5 cm. Sorry 10 cm. 10 cm tu jika kita ada 2 lambda. Kalau yang ni sampai sini adalah 1 lambda. 1 lambda. Setiap 1 lambda ni adalah 5 cm. 5, 10. 5, 10. Okay. So masukkan sajalah nilai S ni. So lihat di sini lembangan bertemu lembangan ataupun kat sini lah. Ni adalah 5 cm. Okay, ingatlah mesti tukar di kepada unit SI lah, tak boleh gunakan cm. So lambda kita ialah 0.5 meter. X kita ialah 0.02 meter. Dan panjang diri ialah 0.2 meter. So X kita adalah, dapatlah jawapan dia. 0.5 meter. Dan jarak antara antinode dengan antinode tu ialah 0.5 meter. Okay, lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan antara X dan D. Senang saja. Kita ambil balik lambda AX per D. Okay, D dan X So susunkan D ke atas AX per lambda. Nampak tak? So jika D tinggi maka X pun tinggi. Maksudnya kalau kita jarakkan D tu, okay, yang muncul koheren tadi tu D ke atas tu, dijarakkan lagi maka X akan bertambah. So maksudnya D berkadar terus dengan X. Nampak tak ni? Melalui formula ni kan nampak dah jenis nak kira hubungan dia. Okay. Berkadar terus dengan X. Di mana kalau kamu jarakkan D tu antara dua perkara, jarakkan lagi, maka X pun akan bertambah. Okay, betul? Yang ni senang je, tak usah. Okay. Lukiskan graf bagi menunjukkan hubungan antara A dan X. Okay, ambil balik formula tadi, lambda sama dengan AX per D. A dan X ni so jarak, jadikan A sebagai tajuk utama. Susunkan balik. A sebagai tajuk utama, lambda D bagi dengan X. Okay, nampaknya X kita adalah berkadar sonsang dengan A. Kalau A ditinggikan, X akan kurang. Okay, dia berkadar sonsang. Okay, berkadar sonsang. Ataupun kamu boleh lukis gambar, biasanya kita fizik jangan lukis ni. A 1 per X, maksudnya dia bergaris lurus. Okay, maksudnya. Ini maksudnya ialah berkadar songsang. Songsang. Tapi ini lurus lurus. Kadar terus biasanya fizik begini ni. Tapi walau bagaimanapun 1 per X ni menunjukkan dia ialah songsang. Okay. Hakikatnya yang kita sebut tadi ni adalah A dia berkadar songsang dengan X. Right, yeah. So, kita tengok latihan yang seterusnya. Dua gelombang dari sumber koheren 50 Hz. Okey, 50 Hz ni kita nampak ini adalah frekuensi. Frekuensi tetap sama walaupun berlaku apa-apa pun. Dan merambat pada kelajuan 60 meter per second. Okey, ini adalah apa? V merambat velocity. Diletakkan jarak 2 cm antara satu sama lain. Okey, dua punca koheren tadi tu, S1, S2 tadi tu, okey, adalah 2 cm. Nampak tak perkataan tu? Hitungkan jarak dua garisan antinod. Garisan antinod ataupun dua garisan nod itu adalah X yang betul-betul diukur pada jarak 50 cm dari sumber. Okey, maksudnya ini adalah apa? D. Dah dapat semua maklumat kecuali X tak ada. Okay, tentukan apakah yang berlaku pada jarak di antara dua garisan nodes yang berturut jika jarak antara dua koheren bertambah. Maksudnya apa jadi pada X jika A itu bertambah. Dia tengok dia punya hubungan dia. So kita ada dua soalan dalam soalan ni. Soalan pertama, selesaikan X tu berapa nilai dia. So kita gunakan balik formula lambda AX per D. Lambda kita tengok ada tak lambda ni? Nampak tak lambda? Tak ada kan? Tapi kita boleh cari melalui formula apa?
formula asal kita iaitu V sama dengan F per lambda. Betul tak? So V kita ada, V kita lah 60 meter per second. F ada F? F tak ada kan? Lambda tak ada. F macam tak F? F adalah daripada masa kita iaitu frekuensi. F ada 50 lah. Kita ada 50. Okey, letak je 50. So lambda cari lambda. Lambda sama dengan 60 bagi dengan 50. So berapa jawapan? 6 bagi 5 berapa? 1 point? Danish? 1 point berapa? 1.2. 1.2 1.2 meter. Okay, kena meter lah sebab kita pakai meter per second kan. Okay, lambda dah dapat. Apa tak dapat lagi? A dah. A kita adalah 0.02 meter, betul? Daripada 2 cm tadi Dan kita ada X tak ada. D besar kita berapa? 50 cm sama dengan 0.5 meter. Selesaikan. Masukkan X sama dengan AX per D. So kita nak cari X lah. So X kan dari petunjuk utama kita. Lambda D per A. Nampak tak? Susun tu. So lambda kita ialah 1.2. D besar kita ialah 0.5 bahagi dengan 0.02. So jawapannya adalah 30 meter. Betul? Cuki lah tengok. Betul tak guys? Betul. Betul lah, cikgu tak kira ni. Okey. Jadi, ni jawapan soalan yang pertama dia dah jawab sebenarnya. Kita jawapan dari soalan pertama. Okey, ini adalah pertama. Yang kedua ialah apa yang berlaku jika jarak di antara dua garisan not itu ditanggalkan. Maksudnya X itu A itu ditambah. Berlaku jika jarak dua garisan not itu jika antara dua garisan ditambah. A itu ditambah, maka X itu akan berkurang. So jawapan yang kedua ialah X akan berkurang jaraknya. Okay, boleh faham tak? Okay, cikgu padam dulu cikgu punya ni. Sempat tulis lah. Okay, ni cikgu punya penyelesaian dia. Okay. Tengok kalau A kalau dua punca koheren A ni bertambah, maksudnya A itu bertambah, maka apa jadi pada X? Kalau ni bawah bertambah, atasnya akan berkurang sebab ia berkadar songsang. Berkadar songsang songsang. Okay, so kalau X bertambah, A kurang. Kalau X berkurang, A bertambah. Okay, so jawapannya adalah songsang. Okay, boleh faham? Okay, hitungkan jarak antara dua garisan not yang bertambah ni. Yang diukur dx. So, itu kan jarak dua garisan not. Maksudnya nak cari x kecil So, macam mana nak cari? Jika target A kita adalah 0.1 meter. Kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jarak ni dengan sini adalah 25 cm. 3. 25 bagi 3 apa? Macam lambda ni. Separuh lambda. Kita ayatkan. 25 bagi 3. Apa? Teruskanlah. Kalkulator tak ada. Okey. So 20 cm sama dengan 1,5 lambda. 1,5 lambda. Jadi satu lambda ialah 16.7 cm. So masukkan lambda itu kamu dapat hasil X ialah 41.7 cm. Boleh faham? Okey, mudah nak cari lambda senang Contohnya cikgu ada satu Ini sampai sini adalah 40 cm contoh. So berapakah yang ni?
Ni adalah 1 lambda. Nampak tak? Kalau yang ni adalah 1/2 lambda. Betul tak? Jadi soalannya, berapakah ni? Itu lambda lah. So, boleh kira balik, ada berapa? 1, 2. Ada 2 lambda. Maksudnya 40 bagi 2 lah kan? Jadi berapa lambda setengah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 setengah. Bagilah 40 bagi 5. Okay, kamu akan dapat lambda. Lambda mesti antara puncak bertemu dengan puncak, lembangan bertemu dengan lembangan. Okay, itu kena faham lah, sebab kalau kamu tak dapat cari lambda, kamu akan salah. Okay, terima kasih, itu saja untuk ini. Ada lagi soalan-soalan cik tambah betul buka buku latihan kamu dalam kerja kamu, tolong buat. Okay. Okey, yang terakhir, tajuk yang tu adalah yang terakhir, iaitu gelombang elektromagnet. Okay, ada soalan tentang interference. Senang dia, interference ada 2 jenis iaitu interference membina, juga dikenali sebagai anti-knot. Interference membinasa juga dikenali sebagai knot. Formula dia adalah lambda sama dengan AX per D. Okay. Sebenarnya ada satu lagi formula. Oh, dia tak tunjuk kan. Formula apa kapal tu. Dan membujur. Bila tengok betul gambar rajah ni, elektromagnet ni ada 2 gelombang tu. Satu gelombang melintang, satu gelombang bujur. Okey, gelombang magnet field tu itu berbentuk bujur. Yang melintang yang warna orange tu ialah electric field. Itu adalah gelombang melintang. So gelombang yang mempunyai medan magnet dan gelombang yang mempunyai medan elektrik. Okey, dia berkaitan dengan medan. So apa-apa pun puncak bertemu puncak adalah lambda, lembangan bertemu lembangan adalah lambda juga. Okay. So spektrum gelombang elektromagnet. Spektrum ni cikgu kena kamu hafal lah ni. Ambil note saya. Di mana setiap spektrum gelombang yang kamu nampak di dunia ni ada berbeza. Contohnya gelombang nampak, gelombang yang kamu tak nampak dan sebagainya. Okay. Dia disebabkan oleh frekuensi yang berbeza. Contohnya gelombang radio. Gelombang radio adalah frekuensi yang sangat rendah. Okay. Frekuensi yang tinggi. Tetapi panjang gelombangnya sangat panjang. Okay. Radio adalah frekuensi yang tinggi Frekuensi yang tinggi dan panjang gelombangnya pun tinggi juga. Okay, jangan. So, yang pertama radio. Yang kedua infrared. Sebenarnya nampak, dengar kata infrared Yang ketiga adalah cahaya nampak, cahaya nampak sekarang lah. So yang ketiga seterusnya adalah UV. Okay, bahagian ni tengah ni, yang tengah ni adalah kita lah. Okay, yang belah kiri ni yang kamu tak nampak, belah kanan pun tak nampak. UV light yang kita cek duit palsu tu. Sinar X, UV bukan sendiri satu, macam-macam kegunaan, nanti kita akan gunakan Sinar X ni adalah kita tengok X-ray kita. Dan sinar yang paling bahaya adalah sinar gamma. Ini yang panggil sinar radioaktif nanti. 3 jenis radio sinar, iaitu alpha, beta, gamma. Tentang nuklear nanti Okey, so jarak gelombang ni pula bertambah Maksudnya kalau frekuensi dia tinggi di sini, frekuensi kat sini tinggi, maka frekuensi kat sini makin rendah. So sinar X dia frekuensi rendah, sebab tu dia boleh tembus ke dalam organ badan manusia. Tetapi panjang gelombang dia pendek sangat. Okey. Tapi semakin kamu pergi ke radio, panjang gelombangnya tinggi. Okey, dengar. Radio ni adalah gelombang di mana kamu terima frekuensi radio lah, bukan radio kat rumah.
Bukan terima dia punya frekuensi full FM 103.30 kan, itu adalah panjang gelombang frekuensi atau frekuensi untuk era 103.30 itu frekuensi ya. Dan kita tahu panjang gelombang, semakin panjang gelombang lambda semakin panjang, maka senang untuk dibelaukan. Sebab itulah radio senang dibelaukan. Kalau kamu duduk di sebelah, semua ingat lagi tentang tembok, ada orang kat sini, radio kat sini. Kalau radio tengah bising, orang sebelah sini dengar. Tapi kalau kamu gunakan frekuensi yang tinggi, frekuensi yang rendah, gelombang yang rendah, kita tak boleh nak belau ke sini. Okay? Tapi kalau gunakan gelombang, panjang gelombang yang tinggi, dia senang dibelau. Okay? Dia kan dengar. Orang dia kan dengar. Walaupun ada tembok yang menghalang. Okay? Right. So tengok contoh-contoh gelombang. Okay, tengok. Kalau tengok contoh gelombang radio ni, diguna pakai dalam komunikasi ya. Radio, televisyen, gelombang mikro. Gelombang mikro ni adalah antara bumi dengan satelit. Okay, satelit ke atas orbit bumi ya. Bila dia pancar daripada bumi, pergi ke satelit dan satelit tu akan pergi ke tempat orang yang pernah handphone tu. Handphone tu guna gelombang mikro. Okay, infrared, inframerah. Okay. Saya nampak yang kamu tahu pelangi tu. Yang ada putih. Cantum ke semua tujuh spektrum color ni akan jadi warna putih. Putih tu ialah tanpa warna jernih. Okay, UV light, sinar X. Okay, sumber gelombang elektromagnet datang dari mana? Ya. So, kalau radio ialah litar pengayun. Mana kalau kita cakap sekarang ni, ada satu alat dipanggil litar pengayun mengeluarkan gelombang tu. Dan pastinya bila mengeluarkan gelombang itu, ada yang menerima dipanggil receiver. Contoh radio lah, radio dipanggil receiver. Jika terima unit gelombang itu, dia memainkan dalam satu peti suara lah. Mengeluarkan suara lah. So, yang kedua ialah infrared. Infrared ni lah jasa panas. Seperti matahari, api dan sebagainya. Okay. Zaman sekarang ni kita gunakan infrared untuk panaskan besi dan sebagainya. Sebab ada bedah semua kan. Cara nampaklah jasa panas, lampu api yang kita nampak sekarang lah. Infrared ialah matahari. Kenapa kata matahari infrared dengan UV yang ni lebih panas Yang ni yang kita gunakan dalam alat pensteran. Sinar X ialah tube sinar X yang kita tembak boleh tembus ke organ badan. Tapi tulang yang tak boleh tembus. Itu sebab nampak X-ray Sinar gamma ialah bahan radioaktif. Radioaktif ni macam-macam yang kamu guna tapi ia membahaya kepada manusia. Dia boleh mencapkan sistem DNA nukleus dalam sel badan. So aplikasi gelombang elektromagnet, radio, inframerah, cahaya nampak, UV, sinar X dan sinar. Okay, yang ni yang penting dalam exam SPM dia tanya kamu tentang aplikasi. Radio untuk apa? Tengah untuk telekomunikasi, handphone dan sebagainya. Infrared untuk kawalan jauh, remote control. Ni penggunaan vision light. Remote control ialah macam remote control TV, remote control mainan dan sebagainya. Saya nampaklah fotosintesis penglihatan. Ini yang kita guna sekarang ni, penglihatan mesti ialah membuat makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Juga ialah pensteran. Okay, dulu zaman dulu lepas kita bedah kan, alat-alat yang berdarah tu kita selalunya kita rebus. Sekarang kita gunakan pensteran. Ada satu alat kalau kita tengok kat hospital, ada satu kotak dia tu. Simpan semua pisau dia, semua kepala bedah dia dan dia on the plug, benda ni merah semua. Merah tu mana dipanaskan dengan menggunakan UV. Dan satu sinar X adalah radioterapi untuk musnahkan kanser-kanser dan sebagainya. Sinar gamma ialah merawat kanser. Radioterapi ni biasanya terapi ialah macam contoh sinar X lah. Sinar X ni ialah kamu scan tulang kamu tadi So merawat kanser adalah gamma. Sinar gamma lagi panas Frekuensi yang makin tinggi ialah tenaga kinetik dia lebih tinggi Kinetik ni sangat tinggi yang menghasilkan haba yang sangat tinggi. Semakin pergi ke kanan lagi panas. UV lagi panas. Okay. Sebab itulah bila kamu dapat lawatan kanser menggunakan sinar gamma, rambut kamu luruh sebab terlalu panas. Sifat-sifat gelombang elektromagnet. Okay, gelombang elektromagnet kita tahu bahawa kalau gelombang melintang
seperti gelombang cahaya daripada cahaya matahari ke bumi, dia akan melalui satu keadaan vacuum. Okay? Masuk ke bumi, ada udara, dipanggil ada medium lah. So dalam keadaan vacuum, cahaya boleh masuk. Tapi kalau gelombang bunyi, okay, dalam keadaan vacuum, dia tak akan dengar. Tak akan dengar lah. So, elektromagnet gelombang melintang boleh merambat dalam keadaan vacuum sebab gelombang melintang itu merupakan cahaya. Bercas neutral, laju cahaya ialah 3 kali 10 kuasa 8 meter per second. Ini kena ingat mati ya. Laju cahaya, Einstein juga. Okay. Menunjukkan pengutuban, formula ialah C sama dengan F lambda. C itu adalah apa? Laju dia lah. Dan kami nampak bercahaya kena panjang lambda dengan frekuensi ya. Okay, itu dia punya sifat gelombang elektromagnet. So, kesan buruk gelombang elektromagnet. Ada juga buruk dengan semua yang kita pakai ni adalah baik. Contohnya telekomunikasi. Membunuh sel badan sakit kepala. Ini yang kamu pakai sekarang ni. Bila kamu tidur je, kamu tak handphone kat mana kat mana? Tak bawah bantai kan? Betul tak? Handphone letak bawah bantai. Kononnya nak guna alarm ke mana? Alarm. Sebenarnya ini sangat bahaya. Dia membunuh sel badan dan sakit kepala. Biasanya kamu bangun tidur, kamu sakit kepala. Sebab apa? Handphone ni, dia terima gelombang radio. Gelombang radio banyak ni. So, handphone kamu boleh letak di kaki ataupun letak jauh sikit daripada tempat kamu tidur. Dia membunuh sel badan kamu. Sel badan kamu makin lama berdaki. Walaupun dia berdaki badan kamu buat sel mati banyak. Sakit kepala, salah satunya punca. Yang kedua, yang untuk infrared di kebakaran kulit Kesan buruk dia bakar kulit kamu. Cahaya nampak, kanser kulit penuaan. Kalau kamu tak ada cahaya nampak, kamu akan jadi muda sentiasa. Sebab itulah, kalau nak jadi muda, kekal muda, jangan pergi ke tempat matahari. Duduklah gelap semua kan. Boleh jadi muda selama tapi tak ada hidup lah, tak ada life lah. Tapi orang gelap kan. Tapi itu adalah punca kamu tua. Kanser kulit, itu penuaan. UV buta, kanser kulit. Ini kalau tengok cahaya matahari lama-lama jadi apa? Buta jadi kanser kulit. Sebab itulah ini biasanya berlaku di lapisan ozon yang nipis kan. O3, ingat lagi ya ozon Jika lapisan ozon ni tak ada, UV light masuk direct ke dalam bumi. Okay. Ini yang berlaku ni kebocoran lapisan ozon berlaku di utara cahaya habis semua. Dan sebenarnya sinar X merosakkan sel badan. So, bila kamu nak X-ray badan kamu, tak boleh X-ray selalu sebab merosak. Tahunya bahagian sel tumbuhan. Sel apa? Sel pembiakan kamu. Kalau kamu X-ray, ada aluminium keranjang besi aluminium besi yang menapal di bahagian kemaluan kamu tu sebelum kamu X-ray. Dia boleh merosakkan sel tapi sinar X ni tak boleh guna pakai selalu. Sebab apa? Radiasi itu masuk melalui dalam badan kamu. Dan last kali itu sinar gamma. Kamu tengok cerita X-Men tu disebabkan dia inilah. Cerita Hulk. Cerita apa yang orang hijau kau? Hulk kan? Tu. Kasih cancer. Dia lah. Jadi X-Men kamu try lah kena sinar gamma. Kamu akan jadilah X-Men. Okay, so itu saja untuk gelombang elektromagnet. So, latihannya senaikan gelombang elektromagnet berdasarkan frekuensi dan urutan yang tadi disebut tadi tu. Start daripada radio sampailah sinar gamma. Ini kena hafal Dia punya step-step ni kena hafal sebab dalam exam selalu ditanya kamu. Yang apakah sifat yang sama bagi gelombang elektromagnet dan gelombang cahaya? Gelombang elektromagnet ada bintang, cahaya pun ada bintang. Dan dia boleh merambat dalam keadaan vacuum. Cahaya pun boleh merambat dalam keadaan vacuum. Termasuk merambat dalam keadaan vacuum. Matahari, bumi. Dalam bumi ada lapisan atmosfera. Atmosfera ni ada udara. Okay, di luar sini tak ada udara langsung. Kalau kamu menjerit, aku cinta padamu, tapi sini senyap. Di sini dia dipantul semula ke dalam bumi. Tapi kalau cahaya tembak, cahaya dia akan keluar. Sama juga cahaya matahari yang masuk ke bumi akan masuk ke dalam. Termasuk cahaya matahari adalah cahaya gelombang melintang. Sama macam gelombang elektromagnet. Sebab itulah UV light boleh masuk ke dalam bumi. Okay. Tapi untuk
gelombang membujur, iaitu gelombang bunyi, dia tak boleh merambat dalam keadaan vakum. Okay. Ada satu eksperimen di mana kita ada jam loceng. Jam loceng, kita loceng lah. Kan? Okay. Bila kita letak dia bunyi kuat gila lah. Tapi bila cikgu tutup dengan satu kebok, keluarkan udara keluar, dalam keadaan vakum. Bila kita bunyi loceng ni, dia tak dengar. Dia tak dengar langsung. Sebab dalam keadaan vakum, bunyi tidak boleh ditransfer. Sebab bunyi ni, dia kena ada medium. Medium ke medium yang lain. Okay. Ni panggil medium. Medium ni kau nampak dekat di luar kamu, dekat sekarang ni kamu cakap ni, yang kamu cakap ni keluarkan suara kan, itu medium. Dekat udara ni berarti medium. Okay. Dan keadaan vacuum bukan medium. Kalau kamu tak percaya, kamu pergi ke pintu rumah kamu tu, ambil gelas kaca lah. Kamu dengar lah kat telinga kamu. Kamu dekat dengan ni, walaupun dekat ada medium kat depan ni, kamu boleh dengar orang bercakap di belakang tu. Ni spy lah. Okay? Okay, senaraikan dua aplikasi gelombang elektromagnet. Okay, ni pun kena tahu juga. Kerana setiap gelombang-gelombang yang kamu tahu sampailah sedang gambar, apakah aplikasi yang digunakan, terutama dari segi perubatan dan perkilangan. Jadi kena baca dalam pelajaran kamu. Kita tak go through macam tu Itu kena tengok dalam buku rujukan. Apakah kegunaan gelombang-gelombang elektromagnet? Okay. Okay, saya rasa itu sahaja. Yang penting ni. Pertama, radio, infrared, cahaya mengempak ni kamu tahu dia punya aplikasi dia. Ada penggunaan ni dalam kehidupan seharian. Okay, tamatlah bab gelombang. Habis So minta kamu buat latihan dalam buku, rujukan kamu kalau ada buat latihan. Buat simpan dalam file kamu. Dan buku kerja yang kamu beli tu tolong buat. Jangan membazirkan duit mak ayah kamu, pergi saja tapi tak buat. Okay? So gelombang habis. Okay, bye-bye gelombang. Okay, kita akan masuk tajuk apa? Cahaya dan optik. Cahaya dan optik. Bab kedua terakhir kan? Tak bab terakhir. Bab terakhir? Bab terakhir. Oh, dah habis lah. Okay. Okay. Walau bagaimanapun, cikgu hanya menyampaikan pelajaran tapi kamu boleh cari ilmu tu melalui rujukan yang kamu ada. Kita tak ada nak buat apa PDPR ni memang kita macam ni lah. Cikgu cakap seseorang, entah kamu dengar apa tidak, kamera tak buka, dia takap ni dan dia seorang je. Cikgu dah sampaikan, cikgu dah rekod dah, nanti cikgu akan upload dalam YouTube cikgu. Ada channel cikgu ni channel tu. Apa cikgu mengajar tu kamu tengok balik lah. Okay. Dan pastinya yang paling penting kamu kena self-study. Self-study maksudnya belajar sendiri di rumah. Okay. Jika ada masalah, terus rujuk cikgu. Okay. Dalam buku rujukan tu memang diterang-terang benerang. Baca je dan fahami. Bukan baca dan hafal, tapi fahami. Okay, terutamanya bila kamu nak faham, kamu buat latihan. Dalam buku kerja, dalam buku latihan pun ada, tolong buat. Dalam internet, kalau kamu ada komputer kat rumah, buka dari internet, cari dah soalan-soalan past question. Okay, buat. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, itu sahaja untuk hari ni. 7/7. Kajian kita ada berapa orang ni? 2, 4, 6, 8, 10 orang saja. Kita ada 17 kan? 17. Oh, 7 orang tak ada. Taklah nak jadi aku. Kamu nak ingat dan beritahu kat kamu, kita tak mungkin akan berada di sekolah nanti. Okay, sampai bulan 10 cikgu. Dan cikgu takkan ulang balik apa yang cikgu mengajar. Cikgu kan bagi soalan je. Jangan salahkan cikgu, cikgu dah habis. Cikgu tak ulang benda-benda yang susah, kita ulang balik. Banyak nak kena ulang So cikgu nak fokus kepada kamu kertas 3 kertas 3 itu kita buat eksperimen. Okay, tolong baca Yang penting banyakkan ilmu dalam badan kamu, dalam otak kamu Banyak membaca. Okay, dan fahami dan buat soalan. Itu saja fizik, matematik dan sebagainya. Biologi kena faham juga. Okay, itu saja guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Bye cikgu.